Hello. Dek, sorry Dek, putus. Saya kat highway je. Kat highway itu sebab dia putus. Okey, tak apa. Habis boleh kan cakap ni? Boleh. Boleh. Okey, jadi kalau misalnya kan benda tu dia buat tu saya pun tak ada masa tu. Jadi dia buat tu di belakang meter ke ataupun di belakang kayu? Dia curi current tu, dia di belakang meter boleh, dekat dalam shilling boleh, dekat atas bumbung boleh. Macam-macam cara. Tapi dia buat masa tu, saya dah lupa dah benda tu dia buat di, tak silap saya belakang kayu kot. Yang wire tu dia tukar kan. Okey. Okey, jadi sekarang ni saya nak tanya yang kan TMB ada keluar surat untuk buatkan pin apa smart pin tu lah kan. Okey. Jadi agak-agak kalau TMB datang tu dia buka meter tu boleh nampak ke cik? Macam mana? TMB tak boleh nampak. Orang yang expert, yang pakar curi current, TMB takkan boleh trace pun. Oh. Tapi cara tu berdosa, cara tu haram. Betul. Nanti besok kalau kita hutang RM50, cik hutang RM50 dengan saya, 50 tahun pun tetap RM50. Tapi kalau cik hutangkan TMB, besok cik dah insaf, besok cik tak tahu berapa nak bayar. Kalau benda macam tu kita kena call orang untuk pasangkan balik lah macam tu Cik kena saya boleh buat, boleh repair balik, betulkan balik, ataupun cik kena panggil orang yang ni electrician yang expert lah. Sebab benda tu dia nak trace susah. Dia apa ni? Dia nak trace susah. Saya banyak bukakan benda tu. Ramai customer buat benda macam tu. Jadi kalau dia nak buat, jadi orang yang TMB yang dia tu bekas TMB kan, tak saya dah lama dah ni, dah dekat 10 tahun kot. Okey. Lepas tu benda tu apa ni, orang kata meter tu 100 supaya jadi 50 macam tu lah kan. Saya tahu. Orang panggil orang curi current juga lah kan. Yang buat tu yang buat curi current kat rumah encik ni orang TMB juga kan. Hello. Alah, putus pula. Saya kat highway, dekat highway orang telefon dah. Putus pula. Tak apa. Kejap lagi kita call balik. Sekejap saya call balik. Agak bahaya juga ni tengah driving ni. You've reached the mailbox of 6011. Okey, tak apa. Dekat highway line tak ada. Hello, Assalamualaikum tuan. Minta maaf. Tadi highway kan, biasalah putus kejap. Okey, yang buat curi current tu kan TMB juga, betul tak? Bekas TMB tajak saya lah. Okey. Jadi dia orang tu memang dia ada kaitan sama dia walaupun dia bekas TMB tapi dia dulu bekerja dengan TMB, betul? Rasanya lah. Okey. Jadi banyak kes macam tu. Jadi orang TMB je biasa boleh pasang benda tu dengan expert. Hello. Aduh, putus pula. Saya dekat Ipoh sekarang, dah sampai Ipoh. Hello. Hello. Hello, okey Dek, dengar.
Okey, biar yang expert buat benda tu orang TMB je. Okey. Sebab pengalaman saya banyak saya bukakan benda tu, bila tanya customer, memang dia orang kata orang kerja TMB yang buat. Okey. Jadi tu biasalah. Jadi saya tak nak bising, tak nak cerita apa, lantaklah tu hal dia orang lah. Jadi sekali Encik nak minta saya tolong apa? Okey, jadi sebab tu minta saya nak tanya juga lah kalau misalnya TMB buat smart tu, mungkin dia cabut meter tu tapi takkan nampak yang wire tu lah kan? Dia boleh trace. Smart meter boleh trace. Kalau meter lama tak boleh trace, tapi smart meter dia boleh trace. Smart meter ni dia canggih. Dia kalau contohnya Encik tak bayar bil, dia boleh stopkan bil, dia boleh stopkan Encik punya supply daripada komputer je. Okey, tak maksud saya yang dia nak pasangkan pin tu. Okey. Yang dia nak pasangkan pin tu dia akan boleh tahu kan yang ada wire tu ada ubah. Kalau orang yang datang pasang meter tu expert, dia boleh trace. Oh, I see. Kalau orang yang pasang meter tu tak expert, dia tak dapat trace. Oh, dia cakap pasangkan pin tu sajalah. Dia akan pasang saja, dia akan tukar meter saja. Meter tu memang meter baru. Meter kan yang sekarang yang dapat surat tu pasal dia orang kata kenapa nak pasangkan pin apa tak. Pin untuk supaya kita apa ni? Tak payah nak telefon kita check boleh pakai handphone macam tu lah kan. Okey Cik, macam ni. Saya nasihatkan Cik jangan buat macam tu lah. Cik buka lah Cik. Kalau kita nak tukar balik berapa ke Cik? Kalau saya buat rumah Cik kat mana? Saya buka area dekat apa ni? Setapak ni Okey, kalau macam tu Cik tinggal mana? kita satu Malaysia, kita punya servis. Tapi sekarang ni tapi kalau setapak tu PKPB kan? Dia Setapak dengan Ampang. Saya ada dua yang rumah ni, tapi kalau yang tu dia nak buat Ampang ni pun. Jadi setapak Cik buat cuit current, Ampang pun Cik buat cuit current. Jadi yang Ampang ni rumah sewa. Tak apalah Cik. Kalau Cik nak buka, saya charge 1,500. Berapa? 1,500. Oi, 1,500. Saya nak panjat shilling, nak masuk dalam shilling, nak cari balik benda tu. Dia buat dekat belakang meter je. Cik confirm belakang meter? Pasal masa tu 10 tahun yang lepas. Okey. Benda tu saya pasal nak cepat kan, pasal saya pun tengah nak pergi kerja tu, tapi saya tengok sekejap aje lah benda tu. Tapi dia buat tu dia memang dekat belakang meter saja. Tak masuk rumah. Okey. Kalau Cik nak saya pasang balik, saya banyak kes macam tu saya settlekan. Banyak kes dia kabel tu saya kena tarik balik daripada katot TMB tu. Katot TMB Cik punya meter tu dekat pintu masuk rumah kan? Senang lah. Kalau betul belakang meter tak susah nak buat je. Tapi kalau nak buat kerja tu api semua api hidup. Kalau Cik nak saya buatkan, sebab saya sibuk. Saya akan minta wireman saya. Itu yang boleh sentuh tu kontraktor TMB je. Kontraktor yang berdaftar dengan TMB saja. Saya akan bagi orang yang berdaftar tu buat, datang rumah Encik, selesaikan. Berapa dia? Biasanya saya ambil charge dalam 900 ke 1,500 lah. Kalau macam tak susah, dalam 900 lah saya ambil. Tapi bukan saya datang lah. Nanti saya akan suruh kontraktor yang berdaftar dengan TMB yang buat benda tu. Kalau saya buat, nanti buatnya TMB lalu ke, dia tanya tak dekat tu kan, tak boleh. Okey, faham. Okey lah, nanti saya bincang lah, tengok macam mana lah. Belakang tu nak bertarik pun tengok dia tu. Apa Cik? Kita jimat ni je lah Cik. Saya nasihatkan sebagai orang Islam ni, Cik buka lah. Nanti kalau saya ada rezeki ke apa dia, saya akan call balik Cik. Cik buka lah Cik, tak elok macam tu. Okey, baik. Terima kasih Cik. Okey, Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Tu tuan-tuan, tu cuit current. Cuit current tak elok lah macam tu, berdosa, haram. Kita ni tuan-tuan, senang je. Kalau TMB tu charge mahal sangat lah.
kalau TMB tu macam mahal sangat, marah dengan TMB, tak nak guna TMB punya bil, tak nak guna TMB punya api. Kalau marah sangat pun pakailah generator ke, kan? Pakai generator. Pakai bateri ke, pakai solar ke, pakailah apa-apa pun, pakai lilin ke, pakai pelita ke. Janji jangan mencuri. Kalau mencuri, hukum dia haram. Nanti 10 tahun dah mencuri. 2 rumah pula tu. 2 rumah. Saya takkan dedahkan siapa customer saya, dan saya pun tak ingat nombor telefon dia. Saya tak nak pandang nombor telefon dia. Orang telefon saya dalam satu hari cukup ramai orang telefon saya. Jadi saya pun tak nak ingat nombor telefon customer yang call ni. Jangan tanya saya siapa dia, saya tak kenal. Cumanya video ni sebagai pelajaran untuk orang Islam. Yang bukan Islam saya tak peduli, lantaklah. Ni untuk orang Islam. Tuan-tuan mencuri api dengan TMB, walaupun anda anggap mungkin tuan-tuan andaikan yang TMB ni menzalimi tuan-tuan. Tapi dalam Islam kita tak boleh mencuri. Kalau tuan-tuan rasa TMB menzalimi tuan-tuan, pasanglah solar. Pasanglah lilin ke, pelita ke, bateri ke, generator ke, kan, turbin ke, pandai-pandai lah. Jangan cakap tak ada duit. Jangan cakap apa mahal apa semua. Tuan-tuan ada tulang 4 kerat, usahalah cari duit. Saya pun miskin je asalnya dulu. Miskin bukan senang, tapi saya usaha dengan izin Allah. Sekarang dah senang, alhamdulillah dah. Boleh pasang solar 60,000 kat rumah sendiri. Sama juga saya pun tak suka juga TMB punya bil tu mahal sangat. Tapi itu bukan alasan untuk saya mencuri. Bila saya terbeban, TMB punya rate sekarang terlampau tinggi, saya terbeban. Saya usaha keras, saya usaha gigih, kerja siang malam, kumpul duit. Bila ada cukup duit, pasang solar. 60,000 saya pasang solar rumah saya. Alhamdulillah, sekarang bil elektrik saya RM50 je sebulan. Sebulan bil elektrik saya tak sampai RM50 ke RM90 sebulan. Sebelum ni 500 lebih, hampir 600 sebelum ni. Jadi jangan bagi alasan kesusahan tuan-tuan tu untuk mencuri. Bila tuan-tuan mencuri, tuan-tuan akan lebih susah. Percayalah cakap saya. Hidup tak diberkati, rezeki tak berkat. Besok duit curi tu bagi anak-anak makan. Sepatutnya tuan-tuan kena bayar bil TMB, letaklah 500 sebulan. Sebab tuan-tuan guna kau punya akaun kan, 500. Bila tuan-tuan curi current, tuan-tuan bayar 100 je sebulan. Yang lagi 400 tu pergi beli makan, beli beras, beli ayam, beli ikan, bagi anak-anak makan. Apa jadi kat anak? Besok anak-anak bodoh sekolah, janganlah buat baca Yasin. Kata anak-anak bodoh sekolah, pergi suruh sesiapa ustaz ke baca Yasin, bagi anak minum, bagi terang hati. Anak tu bodoh sebab tuan-tuan mencuri current. No. Saya bukan nak protect TMB, saya bukan nak backup TMB. Tak, saya tak nak backup. Saya pun tak suka, rate dia terlampau mahal. Tapi kita orang Islam, Allah suruh berusaha. Bukan disebabkan macam tu bukan alasan untuk kita mencuri. Besok kat dekat kubur macam mana? Jawablah dengan malaikat besok. Besok dah pergi haji, dah insaf, sekali bila mati roh tergantung dekat tengah-tengah, tak masuk syurga. Sebab apa? Ada hutang dengan TMB. Jangan anggap teguran saya ni negatif, anggap teguran saya ni positif. Lepas tu pula pengalaman saya yang contoh bukti yang orang cakap tadi. Bila saya dah tanya macam-macam, dia dah cuba cover. Biasa je yang buat curi current ni orang TMB juga. Jangan marah lah. Saya pengalaman bukan 1 tahun 2 tahun tuan-tuan. Jangan nak marah dengan saya. Tu customer dah bagi tahu tu. Majority banyak kes curi current yang buat orang TMB juga. Jangan marah kepada pegawai-pegawai TMB yang tak bertanggungjawab tu. Kepada pegawai TMB yang tak bertanggungjawab, yang tak amanah, yang anda mengkhianati syarikat anda sendiri. Anda khianat syarikat yang bagi anda gaji. Tanggunglah dosa tu besok. Kan? Tak boleh buat macam tu. Jangan bersubahat. Customer tu memang nak jimat current. Anda bantu pula dia curi current. Anda pula adalah pekerja dalam syarikat tu. Tak bolehlah macam tu, berdosa. Jangan risau tuan-tuan. Walaupun saya driving, saya ambil video ni, saya sambil driving, memang salah lah. Tapi untuk menyedarkan tuan-tuan, saya terpaksa ambil video.
Try driving dan saya buat slow je. Tu lori. Nampak saya follow belakang lori tu. Nampak tu? Slow je saya bawa. Saya bawa pun tak sampai pun 40. Tu. Nampak? Slow je saya bawa. Dalam 50 kmj je. Slow je saya bawa. Jadi jangan risau tentang keselamatan saya. Dah sampai kamera Highland dah. Nampak tu? 1 km lagi. Allah, jatuh pula phone ni. Jatuh pula. Okey, saya follow belakang lori. Saya bawa pun dalam 50 km je. Tak bahaya pun. Jadi saya tak nak bercakap panjang. Walaupun saya ngantuk kan. Saya tak ngantuk sebenarnya, tapi hampir nak ngantuk dah ni. Jadi bila dapat video macam ni, hilang ngantuk saya lah. Okey tuan-tuan, kepada pegawai TMB yang tak bertanggungjawab tu, insaf lah, insaf. Insaf. Sebab duit yang anda dapat, anda curi current, anda tolong customer, anda tolong pelanggan buatkan curi current kat rumah dia orang. Pelanggan bayar anda 5 ke 600. Betul tak? 5 ke 600 pelanggan bayar anda. Jadinya duit tu anda pergi isi minyak, pergi kerja. Dapat duit 500 yang anda bersubahat dengan anda mencuri current tu, pergi isi minyak. Memang anda tak makan. Anda kata bukan beli makanan pun, tapi anda beli tak, isi tak minyak. Isi minyak, dengan minyak tu lah pergi kerja cari rezeki. Beli tak baju, pakaian. Beli pakaian, dengan pakaian tu lah anda pergi solat. Tahu? Tak boleh macam tu. Jangan buat. Yang kepada pelanggan-pelanggan pula yang beragama Islam, jangan jadikan alasan TMB mahal. Jangan bagi alasan anda tu susah, hidup miskin untuk mencuri. Saya dulu miskin tuan-tuan. Saya pernah miskin. Saya pernah bankrupt. Saya pernah kena tipu ratus-ratus ribu. Hutang geling pinggang. Bukan sekali, berkali-kali saya kena tipu. Setakat 10 ribu, 15 ribu tu biasa je. Ratus ribu saya kena tipu. Saya dapat ganti balik semua duit yang saya pinjam dengan orang. Saya dah bankrupt. 3 tahun saya bankrupt. Anak saya masa tu 3 orang. Anak saya masa tu 2013. Anak saya seorang. Minum Milo tuan-tuan. Minum Milo. Anak orang lain minum susu tau. Anak saya nak susu, saya pergi kedai beli Milo. Milo paket tu letak dalam botol susu, goncang-goncang bagi anak saya minum. Macam tu saya. Bila anak saya dah 3 orang. Anak saya dah 3 orang masa tu, saya kena tipu. 138,000. Saya kena ganti setiap bulan duit orang 20,000, 15,000, 12,000. Setiap bulan, 9 bulan saya tanggung hutang. Anak-anak saya 3 orang tuan-tuan. Bila nak susu, saya tak cukup duit, saya pergi kedai, saya pergi beli Milo tau. Milo paket yang orang tua minum tu, masuk dalam botol susu anak saya, goncang-goncang bagi dia minum. Macam tu sekali susah saya. Tapi saya tak ceritakan tuan-tuan. Tuan-tuan nampak saya pakai Mercedes. Tuan-tuan nampak saya belikan handphone beribu-ribu dekat staff-staff saya, kat isteri saya. Hidup saya mewah. Tapi tuan-tuan tak tahu macam mana saya survival masa dulu. Alhamdulillah sekarang ni dah senang dah dengan izin Allah. Tapi saya tak pernah mencuri. Jangan mencuri tuan-tuan. Okey? Saya tak berminat nak cerita panjang. Nanti tuan-tuan kalau nampak iklan jangan skip nampak iklan jangan skip. Iklan tu bagi duit tau. YouTube bayar saya, iklan tu bayar saya. Jangan skip, okey? Tolong share lah video ni. Tolong subscribe saya punya channel Mah Bayu Engineering Serang Berhad atau Pakar Elektrik, atau like page kita, page Facebook kita Mah Bayu Engineering Serang Berhad. Okey. Sekadar nasihat saya untuk menghilang ngantuk. Okey tuan-tuan, mata saya dah okey, muka dah okey, dah tak ngantuk lagi. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, semoga bermanfaat. Jadi manusia yang berguna. Berguna untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Alhamdulillah, insya-Allah terbaik. Assalamualaikum.